Fungsi buah pinggang kita sebenarnya banyak. Ini adalah antara 4 yang paling utama. Nombor 1, mengawal keseimbangan garam galian badan kita. Nombor 2, mengekalkan keutuhan tulang badan. Ketiga, mengawal tekanan darah. Dan keempat, mengawal penghasilan sel-sel darah merah. Buah pinggang ni sebenarnya sangat unik, ya. Walaupun saiz dia lebih kurang 10 cm sahaja, tetapi di dalam buah pinggang itu ada berjuta-juta kilang penapis, ya, yang dipanggil glomerulus, ya. Itu gambarnya di situ. Dan bila ianya gagal secara kronik, fungsinya akan hilang secara perlahan-lahan. Kebiasaannya, doktor akan memanggil fungsinya sebagai glomerular filtration rate, GFR. Untuk definisi penyakit buah pinggang kronik, seseorang itu perlu ada sekurang-kurangnya 2 bacaan darah, ya. Dan ianya perlu lebih daripada 3 bulan, ya, antara satu sama lain. Dan GFR yang saya sebut tadi, dia perlu kurang daripada 60 mil per minit per 1.73 meter square, ya. Doktor akan sebutlah bacaan tu, ya. Kita dapati melalui ujian darah anda, ya. Dan macam saya sebut tadi, ia perlu lebih daripada 3 bulan, ya. Jadi bukan hanya masa anda datang pertama kali, itu bukan kita boleh tahu anda adalah kronik atau tidak. Yang pentingnya anda ada bacaan terdahulu, ya. Sebab itu sangat penting untuk seseorang yang berpenyakit kronik seperti kencing manis ada pemantauan secara berkala di klinik, ya. Klinik kebiasaannya akan membuat ujian buah pinggang untuk anda. Penyakit kegagalan buah pinggang kronik ini tidak akan berlaku secara tiba-tiba, ya. Dia akan bermula daripada tahap 1, lepas tu 2, 3, 4 dan seterusnya 5. Tahap atau peringkat kegagalan kronik buah pinggang seseorang kita dapat ketahui daripada keputusan darah, ya, iaitu melalui kiraan eGFR. Untuk bagi pemahaman, selalunya doktor akan sebut eGFR tu sebagai peratus lah, ya. Contohnya kalau tahap 1 fungsinya lebih daripada 90% daripada yang normal, ya. Tahap 2 pula adalah antara 60 hingga 90%. Tahap 3 antara 30 hingga 60%. Bila sampai tahap keempat, fungsi buah pinggang adalah sudah kurang daripada 30% daripada fungsi normal. Tahap 5 pula adalah dikira tahap akhir bila mana fungsi buah pinggang kurang daripada 15% daripada fungsi buah pinggang yang normal. Graf ini adalah menunjukkan statistik negara kita Malaysia untuk pesakit-pesakit tahap 5 yang sedang menjalani rawatan dialisis. Anda boleh tengok di situ, jumlah pesakit negara kita saban tahun semakin meningkat, ya. Pada tahun ini, dianggarkan lebih daripada 50,000 orang pesakit sedang menjalani rawatan dialisis seumur hidup. Jika kita perhalusi statistik tersebut, lebih daripada 60%, ya, sakit buah pinggang yang menjalani dialisis adalah disebabkan oleh penyakit kencing manis. Yang lebih menyedihkan di sini adalah bila kita lihat statistik dunia, ya, Malaysia yang tertinggi, ya, ataupun antara negara yang tertinggi, peratusan sakit dialisisnya adalah disebabkan oleh kencing manis. Bila seseorang ada penyakit kronik buah pinggang, dengan sendirinya risiko untuk organ-organ lain juga tinggi, ya. Punca kematian yang utama adalah penyakit jantung dan yang kedua adalah jangkitan kuman, ya. Juga jika anda ada kencing manis, ya, organ-organ lain juga mungkin bermasalah. Seperti yang ada di gambar ini, boleh kena organ mata dan menyebabkan buta, ya.
boleh ada masalah ulcer ataupun kuman di kaki, dan ada yang merebak dan kena potong kakinya, ya. Seseorang boleh dapat juga angin ahmad ataupun stroke, kalau stroke besar boleh lumpuh, sebelah badan sebagai contohnya. Yang tahap 5 itu adalah segelintir sahaja sebenarnya. Yang saya terangkan awal tadi, penyakit kronik buah pinggang ada 5 tahap kan. Jadi kalau kita ambil masyarakat secara umum adalah dianggarkan 1 dalam 8 ada penyakit kronik buah pinggang. Kerana tahap-tahap awal tu kebiasaannya tiada simptom. Ramai orang telah salah faham sebenarnya sakit buah pinggang tidak mendatangkan simptom sakit belakang. Dan ianya bukan sama, sakit pinggang bukan sakit buah pinggang sebenarnya. Jadi saya nak betulkan sedikit kefahaman di situ. Sebenarnya simptom pada peringkat awal atau tahap awal penyakit kronik kegagalan buah pinggang sebenarnya tak ada. Ianya anda tidak rasa apa-apa, hanya simptom yang akan hanya muncul di peringkat yang akhir, ini adalah senarai antara simptom-simptom yang anda mungkin telah atau pernah rasai atau akan rasai. Antaranya adalah penat, tidak lalu makan, loya, muntah, gatal-gatal badan, sakit tulang, sakit badan, yang nampak pucat, kencing berbuih, kencing berdarah, kerap kencing berkuman, kencing di waktu malam, bengkak kaki, sesak nafas, tekanan darah yang terlampau tinggi dan susah untuk dikawal, dan jumlah kencing anda mungkin berkurangan. Jadi bila dia senyap ataupun tidak ada simptom, macam mana kita nak tahu kita ada atau tidak penyakit tersebut. Jadi senarai ini menunjukkan siapa yang berisiko tinggi untuk mendapat penyakit kronik. Sesiapa yang ada risiko ini, kami sarankan untuk menjalani ujian saringan. Jadi antaranya adalah pesakit darah tinggi, kencing manis, yang mempunyai penyakit jantung, penyakit autoimun seperti SLE, jika anda ada kencing berbuih atau ada protein atau ada darah, jika anda ada satu sahaja buah pinggang yang berfungsi, jika ada penyakit batu karang di buah pinggang, jika anda mengambil ubat-ubat tahan sakit dan ubat-ubat tradisional, dan juga jika ada sejarah keluarga yang berpenyakit kronik buah pinggang. Golongan inilah perlu menjalani ujian saringan walaupun anda tiada gejala lagi, supaya kami dapat tahu penyakit ini atau anda pun dapat tahu penyakit ini dari awal, supaya rawatan boleh diberi dari awal dan mengelakkan daripada rosaknya buah pinggang ke tahap seterusnya dengan cepat. Untuk mengesan penyakit buah pinggang ini, kita perlu ambil ujian darah. Dalam ujian darah tu kita akan ambil Wiener profile, kita panggil. Kita akan tengok bacaan urea, bacaan kreatinin. Ini adalah toksik dalam badan. Kalau buah pinggang tidak berfungsi, bermaksud ianya bacaannya akan tinggi sebab tidak dapat dikeluarkan daripada badan. Dan seterusnya kita juga akan cek kandungan gula dalam darah, sebab kebanyakannya adalah ada kencing manis kan. Dan juga satu lagi adalah ujian kencing. Ujian kencing itu kita akan tengok sama ada protein dan red blood cell maknanya sel darah merah yang kecil. Antara penyakit kronik yang sangat penting iaitu kencing manis. Ramai orang tak ambil indah, sangat bahaya sebenarnya. Kencing manis ni sebenarnya walaupun tak ada simptom ataupun tak ada gejala, perlu kawalan yang sangat ketat. Sebab walaupun bacaannya tinggi dan anda tak rasa apa-apa, tapi dalam badan tu dia akan serang organ-organ dalam badan. Dan dengan secara, kalau tidak dikawal, fungsi buah pinggang akan rosak dengan cepat. Sebab itu,
Bila ada anda ada kencing manis, perlu melalui rawatan susulan dengan berkala yang betul ya, tidak boleh tak makan ubat, sentiasa periksa doktor ya, sentiasa bercakap dengan doktor macam mana kita nak kawal ya, dan pastikan kawalan itu baik ya. Bincang dengan doktor, mesti bacaan gula tu ada dua, bawah daripada 6.5 macam tu. Dan ada satu lagi ujian darah, kita panggil HbA1c ya. Ujian ini kalau diambil daripada darah dan dapat bacaannya, dia akan memberi kami doktor purata kawalan kencing manis selama 3 bulan. Jadi kami tahu sebenarnya kawalan purata anda tu sama ada elok atau tidak ya. Banyak orang salah faham sebenarnya. Bila nak ambil darah, nak jumpa doktor, mulalah dia tak puasa 24-48 jam. Ya, padahal sebelum tu bacaan dia tinggi. Ya. Tapi bila buat begitu, ya mungkin kalau ambil ujian gula dia rendah. Tapi bila kita ambil ujian HbA1c atau purata 3 bulan tu, dia akan tinggi. Jadi bila doktor tengok keputusan tu, kami sebenarnya tahu sebenarnya apa yang anda buat atau apa yang tak patut dibuat dan sebagainya. Lebih elok ialah terang dengan doktor, betul teranglah dengan doktor supaya kita dapat memberi anda ataupun kita boleh adjust kita boleh betulkan ubat-ubat anda yang supaya ia sesuai dengan keadaan hidup anda. Yang satu lagi adalah tekanan darah ya. Sangat penting untuk dikawal ketat ya. Sebab apa? Kalau tinggi, walaupun sekali lagi anda tak rasa apa-apa, ya, dia terus boleh merosakkan organ dalam anda, termasuk buah pinggang. Jadi makanlah ubat yang betul, ya, dan pastikan tekanan darah itu capai target anda. Ya, bincang dengan doktor yang merawat, ya, apakah yang paling sesuai untuk diri anda. Secara generalnya ya, mungkin dalam bacaan bawah daripada 130/80 mungkin ideal untuk anda ya. Tapi mungkin lain individu ada lain target dia. Jadi bincang dengan doktor yang merawat anda. Ini adalah antara yang anda perlu elakkan ya jika anda ada penyakit kronik buah pinggang ya. Nombor 1, ubat tradisional. Nombor 2, ubat herbal. Dan ubat-ubat tahan sakit juga seperti Ponstan, Voltaren ya, ataupun ubat-ubat lain yang boleh menyebabkan rosaknya buah pinggang ya. Banyak salah faham di sini sebab saya nampak ada ramai yang kata buah pinggang ni rosak sebab lama sangat makan ubat darah tinggi. Itu tak betul sebenarnya ya. Jika ubat itu telah diberi oleh doktor yang merawat dan anda dipantau dengan selalu, insya-Allah bukan ubat itu yang menyebabkan masalah rosaknya buah pinggang ya. Masalah rosak buah pinggang adalah ubat-ubat yang kebanyakan doktor tak tahu pun anda ambil ya. Mungkin dia macam anda anggap dia macam suplemen saja, tapi sebenarnya suplemen atau ubat-ubat ni semua boleh merisikokan buah pinggang sebenarnya ya, sebab logiknya dia akan membebankan lagi buah pinggang tersebut. Bila begitu fungsinya pelan-pelan terjejaslah, penatlah buah pinggang tu. Jadi di kesempatan ini saya ingin mengingatkan semualah macam mana sebenarnya nak elakkan penyakit kronik buah pinggang ni. Anda perlu praktikkan gaya hidup sihat ya. Nombor 1, mesti bersenam ya, minimal 150 minit seminggu. Yang keduanya, kekalkan berat badan yang ideal ya. Yang ketiganya, jangan merokok. Yang keempatnya, makan makanan yang seimbang ya. Praktikkan suku-suku separuh ya, saranan Kementerian Kesihatan Malaysia. Bermaksudnya dalam pinggan anda itu mesti ada suku sahaja karbohidrat, iaitu karbohidrat itu sama ada nasi, roti, mi, mihun dan yang lebih kurang macam itu. Ya, suku pinggan adalah protein, iaitu seperti ikan, ayam, telur, dan setengah pinggan diletakkan sayur ya, sayur atau buah-buahan ya. Pastikan anda praktikkan itu semua jika anda nak mengurangkan risiko rosaknya buah pinggang.